Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, orang yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia untuk disiasat SPRM ataupun PDRM akhirnya dicekup. Ini adalah sebab mengapa Papa Gomo dicekup atau ditahan, direman oleh pihak polis. Rupa-rupanya kes Papa Gomo ini bukanlah kes yang sembarangan. Bukan kes biasa-biasa, bukan kes kecil-kecilan ataupun terpencil. Tetapi itulah, ada juga orang ni yang tak pandai serik-serik, seringkali saja membuat sesuatu yang boleh menyusahkan diri sendiri. Hari ini disahkan polis mencekup Papa Gomo kerana kes hasutan terhadap Agong. Saudara, di dalam kes di mahkamah membabitkan politik dan juga sebagainya, antara kes yang paling mendapat perhatian yang boleh dianggap berat ialah kes apabila berkait dengan hasutan. Ketua Polis Negara Razarudin Husin menegaskan atau mengesahkan penahanan penulis blog kontroversi Papa Gomo kerana didakwa mengeluarkan kenyataan berbaur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Razarudin berkata, Papa Gomo atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris ditahan di rumahnya di Setapak, Kuala Lumpur sekitar tengah hari tadi. Ia boleh disahkan, kata Razarudin kepada Malaysia Kini, ketika diminta mengulas hantaran media sosial yang memaparkan video pendek dua anggota polis menahan Papa Gomo. Dia berkata Papa Gomo akan dibawa ke Balai Polis Daerah Dang Wangi untuk siasatan dan akan direman mengikut Akta Hasutan 1948 serta Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Difahamkan penahanan itu berdasarkan laporan polis yang dibuat terhadap video yang disiarkan di media sosial semalam apabila Papa Gomo mempertikai pertemuan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dengan pengasas Kekemat Chai Kee Chan pada kemuncak kontroversi mengenai stalking dicetak dengan kalimah Allah. Dalam video sama, Papa Gomo juga difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham Saarin atau lebih dikenali sebagai Cik Gubad didakwa mengikut Akta Hasutan. Ini satu dakwaan yang paling liar dan memang paling panas sekali dinyatakan oleh Papa Gomo. Dalam video itu, Papa Gomo difahamkan mendakwa Agong telah mengarahkan supaya ahli jawatan kuasa penerangan Cik Gubad didakwa mengikut Akta Hasutan. Berani jugalah kan, kita harus memuji juga tindakan Papa Gomo yang cukup berani ini. Tapi jangan ditiru, kerana tindakan itu memakan diri sendiri. Tindakan Papa Gomo berani mendakwa Agong mengarahkan supaya Cik Gubad didakwa mengikut Akta Hasutan adalah satu tindakan yang boleh dianggap amat biadab. Cik Gubad telah minta dibicarakan atas 3 pertuduhan menghasut dan mengeluarkan kata-kata fitnah terhadap Yang di-Pertuan Agong. 2 kes pertama di Kuala Lumpur berkaitan kontroversi Kekemat, manakala pertuduhan kes yang ketiga didengar di Johor Bahru hari ini berkaitan projek kasino di Forest City. Ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Selamat maju jaya Papa Gomo, ambil keterangan aja, relax, kata Mr. Sakau. Saya rasa Papa Gomo akan kena dakwa kali ini. Kita jumpa lagi, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pengakuan terkini daripada Menteri Besar Perlis selepas disoal siasat oleh SPRM yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Beliau kata, apabila ditanya apa yang sebenarnya disiasat oleh SPRM, beliau membuat pengakuan yang paling tak masuk akal. Beliau menjawab, macam-macamlah. Itu jawapan Menteri Besar Perlis terhadap pertanyaan mengapa atau apa sebab SPRM menyiasat beliau. Tapi terdahulu sebelum itu, kita telah ketahui bahawa
anak Menteri Besar Perlis ini telah pun pernah ditahan oleh SPRM untuk siasatan dakwaan kononnya berlaku pemalsuan dokumen untuk kerja-kerja yang tidak dilaksanakan dan membabitkan Rm600.000, termasuklah pendedahan bahawa ada juga yang menyebut tentang air minum diraja. Apabila Menteri Besar Perlis ini dipanggil SPRM dan telah disiasat selama berjam-jam, inilah jawapan beliau sahaja. Macam-macamlah jawab beliau. Selepas hadir memberi keterangan kepada SPRM selama 9 jam, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli nampaknya tidak memberi butiran lanjut mengenai siasatan Suruhanjaya itu. Ditanya mengenai kes dia dipanggil untuk dirakam percakapan itu, dia menjawab macam-macamlah. Menjawab soalan bahagian mana dia disiasat, dia berkata, saya pun tak pasti. Wah, ini jawapan yang memang sudah diketahui ramai, orang selalu guna, dan memang jawapan yang telah pun skemanya sama. Bila ditanya, sama ada tak tahu ataupun tidak pasti. Sukri yang ditemui di luar ibu pejabat SPRM di Putrajaya juga berkata, Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan Sukri ditahan walaupun PAS mendakwa sebaliknya. Azam memaklumkan ahli parlimen itu dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas kenyataannya direkod berhubung dakwaan kes salah guna kuasa. Laporan terkini daripada Harapan Daily menyebut bahawa berkait dengan isu Menteri Besar Perlis disiasat oleh SPRM ini, akhirnya ada satu laporan terkini yang kita terima, iaitu SPRM mungkin akan memanggil Menteri Besar Perlis ini sekali lagi. Walaupun pengakuan sebentar tadi yang kita baca menyatakan bahawa Sukri berkata, SPRM juga berkata Suruhanjaya itu tidak akan menghubunginya lagi, tetapi laporan daripada Harapan Daily menyebut SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil semula Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berhubung siasatan dakwaan kes salah guna kuasa. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, keputusan untuk memanggil semula Muhammad Syukri atau sebaliknya tertakluk kepada keperluan siasatan. Bergantung kepada hasil siasatan, katanya ringkas lapor Berita Harian. Azam berkata demikian ketika ditanya kemungkinan SPRM akan memanggil semula Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis selepas ini. Semalam Syukri ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 membabitkan dakwaan salah guna kuasa. Ia membabitkan pelaksanaan projek pembangunan prasarana termasuk membaik pulih, menyelenggara, pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak tahun 2022. Dia bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas hampir 8 jam diambil keterangan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.